Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di Masjid Mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kerana kita dapat meneruskan yakni serambi ilmu online kita yang kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Fanibani dalam bidang tasawuf, yang mana kita pada hari ini berada pada juz 1 muka surat 251 edisi ini, pada bab ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Di bab ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Cabang yang ketiga pada menyatakan sembahyang yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Lalu ada pula solat yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Ini juga diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin, iaitu 4 perkara. Pertama, sembahyang hari raya Ramadan dan hari raya haji, iaitu hari raya kecil dan hari raya besar. Jadi sembahyang hari raya Ramadan dan hari raya haji, iaitu hari raya kecil dan hari raya besar. Ini iaitu sembahyang 2 sunat hari raya lah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, malam raya ini adalah malam di mana terdapat mustajabah. Malam yang penuh dengan doa yang mustajab. Yang kedua, sembahyang tarawih. Jadi pada bulan Ramadan kita solat tarawih. Solat tarawih yang kita semua insya-Allah semangat tarawih. Jangan semangat awal je. Awal, tengah dan akhir. Yang ketiga, sembahyang pada bulan Rajab. Maksudnya memperbanyak solat pada bulan Rajab. Nanti kita akan bahas perkara itu nanti. Yang keempat, sembahyang pada malam nisfu Sya'ban daripada bulan Sya'ban, atau nisfu daripada bulan Sya'ban. Ini juga akan kita syarahkan. Nanti di mana bezanya solat yang dimasyru'kan atau disyariatkan dengan yang disalah fahami sehingga dikatakan sembahyang yang nanti dibid'ahkan oleh beberapa ulama, termasuk di kalangan ulama ahli sunnah jemaah seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Akan kita terangkan nanti orang yang salah faham. Sembahyang hari raya kecil dan hari raya besar. Apa itu sembahyang hari raya kecil dan hari raya besar? Sembahyang hari raya lah tuan-tuan dan puan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa syi'arun min sya'airiddin. Solat 2 hari raya adalah sunat yang muakkadah dan sebuah syiar dari syiar agama. Artinya sembahyang hari raya itu sunat muakkadah dan alamat syiar daripada alamat-alamat agama Islam. Ini dia. Dan adalah bagi hari raya itu 7 adab. Jadi bagi hari raya itu ada 7 adab. Adab yang pertama, tuan-tuan, apabila masuk matahari pada malam hari raya kecil atau besar, itu maka sunat membanyakkan takbir. Banyak takbir, takbir mursal, dan akhirnya itu hingga masuk imam pada takbiratul ihram pada sembahyang kedua hari raya itu. Ini. Lalu jadi kita berakhir dia bila kita dah sembahyang raya lah, kecuali hari raya besar tu adalah nanti kaedahnya.
Dan sifat takbir itu bahawa dibacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tapi of course lah kita punya lagu orang Melayu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sorry. Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah lagu yang orang Melayu itulah. Tu. So macam mana? Setiap negara adalah ciri masing-masing sesuai dengan peribadi masing-masing. Ini tak ada masalah. Ni. Dan sunat ditambahi kemudian daripada takbir yang ketiga itu dengan dikatanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Syarh Ar-Rawd. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib. Nama kitab dia Asnal Matalib atau Syarh Ar-Rawd menyebutkan perkara ini. Okey. Adapun sirah takbir yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Mukhtasar itu maka iaitu, jadi Mukhtasar tu maksud dia Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin ni ada mukhtasar dia, ringkasan dia, abridgement dia. Dan dikatakan Syarus Salikin ni sebenarnya terjemahan yang berpijak daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin tu. Ada yang kata bukan Imam Ghazali tapi Ahmad Ghazali yang karang. Adik dia. Jadi adik dia mengambil zubdah dia. Dan zubdah tu intipati daripada kitab Ihya Ulumuddin. So apa dia punya sirat? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buratan wa asila la ilaha illallah wahdah la syarikalah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dan sunat pada hari raya haji iaitu hari raya besar itu takbir muqayyad namanya, iaitu dibaca takbir tiap-tiap kemudian daripada sembahyang fardu yang 5 waktu dan pada tiap-tiap kemudian daripada sembahyang sunat yang sama. Sunat sama ada sembahyang itu adaan atau qadaan, disunat tambah dengan takbir pada waktu itu. Pada waktu solat, lepas solat. Dan lagi sunat takbir itu kemudian daripada sembahyang jenazah. Lepas solat jenazah juga disunatkan takbir kalau terjadi pada waktu itu. Dan sunat pada takbir mursal dan takbir yang muqayyad itu dengan jahar. Jadi takbir ini kita ini sama ada yang mursal seperti tadi atau yang tergantung pada solat 5 waktu disunatkan dengan jahar. Kuat. Adapun permulaan takbir itu yang lain daripada orang yang di dalam mengerjakan haji itu, maka iaitu daripada sembahyang subuh pada malam hari yang ke-9 daripada bulan haji hingga asar pada akhir hari tasyrik, iaitu pada asar hari yang ke-13 daripada bulan haji. Jadi kalau hari raya haji, maka dia mula dari 9 hari bulan subuh dia tu. Jadi 9 hari bulan subuh tu dah mula takbir. Ini. Jadi ini kita kena buat di Malaysia juga sama. Macam tu. Adapun orang yang mengerjakan haji, maka permulaan takbir yang muqayyad itu daripada zuhur hari raya itu, iaitu demikian hari nahar
hingga subuh malam yang ke-13 daripada bulan haji itu. Inilah kaul yang muktamad. Ini kaul yang muktamad. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu adab yang kedua. Adab yang kedua untuk raya. Sunat pada ketika hendak keluar ke masjid. Bila nak keluar dari masjid, hari raya itu mandi dan berhias dan memakai bau-bauan. Dan memakai baju dan selendang dan serban. Ini bila nak keluar. Okey. Ini selendang dan serban. Jadi dulu saya teringat tahun 2000 awal. Bila kita balik tu pakai rida selendang tu lah. Orang tanya, kenapa pakai itu? Macam tak pernah. Awal akhir 90-an. 99, 97, 98, 98 tu. Pakai serban tu, pakai selendang tu dipertikai. Dia kata, tak pernah tahu pun. Sekarang orang Malaysia semua pakai. Ulama-ulama. Ini. Saya kata, bila kita tak tahu, ni kita kena ngaji lah. Dalam ni disebutkan. Okay, rida. Sahibul rida. Bagi dia sahabat sahibul rida. Iaitu yang memiliki rida. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat disuruh keluar sembahyang kanak-kanak, tetapi jangan diberi memakai sutra. Jadi anak-anak suruh ni, tapi janganlah dia pakai baju sutra. Mentang-mentang dia kecil tak apa, jangan. Latih lah. Dan sunat keluar sembahyang perempuan yang tua-tua tetapi jangan berperhiasan. Perempuan juga bagi berangkat yang tua-tua tapi janganlah pakai perhiasan semua tu, sebab tujuan dia bukan untuk berhias. Tujuan pergi dia itu adalah untuk beribadah. Adab yang ketiga tuan-tuan dan puan adalah sunat pada ketika perginya itu daripada satu jalan dan pulangnya daripada jalan yang lain. Sunat bila pergi semayang raya ni pun dia ikut satu jalan dan balik ikut jalan yang lain. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adab yang keempat, sunat sembahyang hari raya itu keluar ke padang, melainkan di Mekah dan di Baitul Maqdis, maka iaitu tiada sunat keluar ke padang. Jadi yang keempat, ini solat di padang, bukan solat di masjid. Cuma ini adalah ikut mazhab Maliki. Seperti itu. Mazhab Hambali mungkin seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i sunat dalam masjid. Lalu kitab ni macam mana? Sebab dia terjemahan Ihya. So dia kadang meraihkan mazhab lain. Macam dia raihkan mazhab Sufyan As-Sawri misalnya. Ini. Jadi kitab Ihya Ulumuddin. Dia bukan kitab fiqh bermazhab. Kalau kitab fiqh bermazhab tu, Imam Ghazali karang nama dia Al-Wasit. Atau kalau Al-Basit, Al-Wajiz. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang kelima adalah waktu sembahyang hari raya itu daripada terbit matahari hingga gelincir matahari, tetapi yang terafdal itu bahawa ditakhirkan hingga naik matahari sekalah. Jadi adab kelima adalah waktu sembahyang hari raya itu daripada terbit matahari, mula terbit matahari hingga gelincir matahari. Terbit matahari hingga gelincir matahari, tetapi yang terlebih afdal itu bahawa ditakhirkan hingga naik matahari sekalah. Ini. Jadi kalau boleh dah naik matahari sekalah pukul 8, pukul 9, pukul 8 lah, itu baru. Ni. Dan sunat menyegerakan sembahyang hari raya besar. Disunatkan hari raya haji itu disegerakan kerana hendak menyembelih korban. Jadi janganlah lambat, nanti orang pukul 12 baru nak sembelih dah. Panas terik dah. Aduh. Kalau boleh secepat-cepatnya. Kalau hari raya haji itu cepat. Biar cepat-cepat. Sebelum Zuhur tu dah selesai dah. Pelapah. Dah pelapah semua tu dah. Dah habis dah. Dah habis bersih. Contoh dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sunat menyegerakan sembahyang hari raya besar kerana hendak menyembelih korban.
Jadi sunat menyegerakan sembahyang hari raya besar kerana hendak menyembelih korban. Kalau boleh hari raya besar ni, hari raya haji, dia kena cepat-cepat. Lalu dan sunat ia mentakhirkan sembahyang hari raya kecil kerana hendak membagikan fitrah dahulu daripada sembahyang itu. Kerana ada yang nak bayar fitrah pagi hari raya. Sebab tu kalau kita tengok di masjid, kadang beratur nak bayar fitrah pagi-pagi. Kenapa pagi baru bayar? Tak apalah. Inilah, maka kalau boleh malam raya tu dibayarkan fitrah. Dan waktu menyembelih korban itu daripada ketika naik matahari sekalah dengan sekadar sembahyang 2 rakaat dan sekadar membaca 2 khutbah hingga akhir hari yang ke-13 daripada bulan haji. Okey. Adab yang ke-6 tuan-tuan, iaitu sunat pada ketika pergi ke tempat sembahyang hari raya mengucap takbir di jalan-jalan itu, dan apabila sampai imam itu kepada tempat sembahyang itu, maka jangan ia duduk dan jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid atau lainnya. Maka sunat mengatakan ketika itu as-salatul jami'ah, maka lalu sembahyang imam serta orang yang hadir itu 2 rakaat. Maksud dia apa tuan-tuan? Jadi bila dia pergi ke tempat sembahyang hari raya itu, mengucap takbir di jalan-jalan. Jadi sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Itu. Dan apabila sampai imam pada tempat sembahyang, bila imam dah sampai tempat, jangan dia duduk. Jadi imam jangan duduk pula, atau jangan imam tu lah, jangan sunat tahiyatul masjid pula atau lainnya. Maka sunat mengatakan ketika itu, jadi sunat as-salatu jami'ah. Dia bukan azan. Bukan azan. Jadi ada yang kata, Ustaz, kan azan tu baik, kenapa kita tak azan ke? So kita kata salah. Sebab syiar. Azan dia syiar. Mengajak solat dan lain-lain. Syiar dia, kalau solat fardu memanglah azan. Tapi kalau sembahyang raya, syiar dia pada takbir. Takbir tu syiar dia. Panggil untuk solat raya tu dah syiar dia tu adalah takbir lah. So bukanlah azan. Ini. Okey. Tapi bila nak panggil dah nak solat, iqamah bukan. As-salatu jami'ah. Itu maksud dia. Maka lalu sembahyang imam serta orang yang hadir itu 2 rakaat. Dan sunat diucap takbir pada rakaat yang pertama itu 7 kali. Jadi disunatkan diucap takbir pada rakaat pertama 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu 7 kali. Lain daripada kalimat takbiratul ihram dan lain daripada takbir rukuk. Dan sunat dibaca pada selang-selang takbir itu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Dan dibaca kemudian daripada takbiratul ihram itu wajjahtu wajhiya hingga akhirnya. Okey. Okey, lalu dan sunat ditakhirkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Fatihah dan surah itu kemudian daripada takbir yang ke-8. Lepas takbir yang ke-8 baru. Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah itu akan surah Qaf. Dan pada rakaat yang kedua itu kemudian daripada Fatihah akan surat Iqtarabatis Sa'ah. Dan sunat diucap pada takbir rakaat yang kedua itu 5 kali takbir yang lain daripada berdiri dan rukuk. Jadi pada rakaat kedua 5 pula kali. 7 pasal 5. Itu. Okey. Dan sunat dibaca pada selang-selang takbir itu akan tasbih yang terdahulu. Selang-selang takbir itu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Antara selang-selang dia. Dan sunat kemudian daripada sembahyang itu membaca 2 khutbah. Diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk, iaitu seperti khutbah Jumaat dan pada segala rukunnya. Duduk antara 2 khutbah. Okey. Dan sunat disebutkan di dalam khutbah hari raya fitrah itu akan bicara fitrah, dan di dalam khutbah hari raya haji iaitu hari raya besar itu akan bicara korban. Jadi sunat hari raya fitrah macam mana, bicara tentang fitrah. Kalau hari raya haji sebut tentang pentingnya korban dan lain-lain, kisah Nabi Ibrahim.
Dengan Nabi Ismail dan lain-lain. Dan sunat memulai akan khutbah yang pertama itu dengan 9 takbir. Allahu Akbar. Bukan. Sorry. Tak, itu pula. Maksud dia, bila dia nak khutbah tu, 9 kali takbir. Dan pada khutbah yang kedua itu dengan 7 takbir. Kalau hari raya, pada khutbah kedua pula dengan 7 takbir yang berturut-turut. Dan barang siapa luput akan dia sembahyang hari raya itu, maka sunat diqadanya. Jadi siapa yang tertinggal solat sunat hari raya, sunat untuk qada lah. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab yang ketujuh, tuan-tuan dan puan, itu sunat pada hari besar itu menyembelih korban. Pada hari raya besar itu menyembelih korban. Ini sunat menyembelih korban. Kalau boleh setiap hari raya haji ada binatang korban untuk keluarga tersebut. Kalau boleh. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashin wa dhabaha biyadihi qala bismillahi wallahu akbar hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Ni. Itu hadis rawahu Abu Daud dan Tirmizi seperti yang ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. So apa dia kata? Artinya menyembelih korban Rasulullah SAW, menyembelih korban Rasulullah SAW dengan kambing biri-biri dan menyembelih ia akan dia dengan tangannya dan berkata ia pada ketika ia menyembelih itu, Bismillah wallahu akbar, inilah korban daripada aku dan daripada seorang yang tiada menyembelih korban daripada umatku. Ni. Hadirin wal hadirat. Jadi korban, sebab itu kalau pergi negara Arab, korban ni dah macam wajib lah bagi dia orang. Bukan nak kata wajib, taklah, sunat lah. Tapi bagi dia orang, macam seolah-olah dah macam wajib. Mesti ada. Jadi kami pernah di Maghribi ni, di Morocco, nama dia pelajar Malaysia. Korban, tak adalah, tak beli binatang lah. Bukannya satu rumah tak nak tontong beli satu kambing. Tak, memang tak ada langsung. Bukan seorang tak ada, tak ada langsung. Jaranglah kalau budak yang korban. Kalau ada pun dia nak korban, banyak duit atau family dia bagi untuk berkorban, itu pun dia beli, parking dekat kedutaan Malaysia, lepas tu kita korban sama-sama kat kedutaan Malaysia, baru kita bagi distribute daging kat seluruh pelajar Malaysia, staff dan lain-lain, bersama-sama merasakan daging korban. Jadi yang perempuan masak, yang lelaki sembelih. Jadi kebersamaan tu ada sama-sama. Tapi itu dekat Rabat lah. Jadi untuk mengeratkan hubungan antara kedutaan dengan juga pelajar-pelajar. Jadi kita saling membantu. Ini dia sifat Malaysian Truly Asia. Malaysia Truly Asia kan. Inilah dia. Ni bukan nafsi-nafsi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita sembelih macam tu. So daerah atau negeri atau student yang berada di tempat bukan di kedutaan, bukan di Rabat. Contoh dia dekat Marrakesh, contoh dia dekat Casablanca, contoh dia dekat Fes, Tetuan. Dia orang tak adalah, tak dapatlah benda tu. Tak banyak yang pergi ke Rabat. Ada mungkin banyak pergi Rabat, maybe ada 1-2 orang yang tertinggal dekat situ. Ada kawan yang student-student ni yang pergi duduk dekat pondok, pergi duduk dekat, tu lagi baguslah. Makan dengan kiai dia, syekh dia, syekh faqih tu, faqih dekat Morocco ni. Tapi ada cerita, kami di Casablanca waktu tu, saya dengan keluarga saya, sahabat yang student dekat rumah Casablanca ada dekat situ. Jadi kami tak pergilah, tak pergi ke Rabat, duduk kat rumah. Kenapa duduk kat rumah? Yalah, ongkos. Fulus. Susah pelajar ni, hidup susah. Jadi, yalah, saya dengan keluarga, kalau nak jalan satu keluarga tu berapa ratus dah. Nak duduk sana, nak naik taksi lagi, aduh leceh, tak apalah. Kita duduk Casablanca je lah. Kita masak sendiri, nasi sendiri. Tapi tak mampu nak beli kambing.
beli ayam lah. Tu cerita dia. Beli ayam siap-siap. Ayam murah sikit. Lepas tu, tiba-tiba neighbor. Dia bukan neighbor saya. Neighbor tak jauh rumah student ni. Ada 2-3 rumah dekat situ. Kita panggil Hai Inarah. So dekat apartment Syukoh itu ni. Syukoh. Kawan yang duduk kat situ. Dia 2 orang. Tak salah. Yang lain semua dah pergi rabat. So dia berdua je. Bila korban tu, lepas hari raya, dia orang tak ada lah. Dia orang datang rumah saya, makan rumah saya. Saya pergi rumah dia orang. Macam tu je lah. Bawa anak saya. Seorang waktu tu anak kecil lagi, umur 3 tahun. Makan kuih raya. Macam tu je lah. Raya haji. Orang raya besar. Lepas tu dah tak ada banyak lah. Sekali neighbor-neighbor duduk sembelih dekat atas tu. Sembelih kat bawah. Sembelih kat sini. Sembelih kat situ. Sekali dia tengok tak ada pun dia ni. Ada orang solat ada, tapi tak ada. So makcik kat atas tu dia tanya ketuk pintu. Kau tak sembelih ke kambing? Kata dia, kami memang tak ada kambing. Kenapa kau tak ada kambing? Kau Muslim ke tak Muslim? Dia tanya, Muslim lah. Kenapa kau tak sembelih? Kami student mana nak sembelih? Dia jawab macam tu lah. Ana talib, yani nahnu talabah, ma'indin fulus. Dia kata, kami pelajar tak adalah duit nak sembelih. Dia jawab macam tu. Makcik tu terkejut. Kenapa kau tak bagi tahu sebelum raya? Aku bagi kau satu kambing kalau aku tahu. Sekarang kambing semua dah tak ada. Orang dah tak jual lah kambing. Orang tengah sembelih kambing banyak. Tak apa. Kami dah biasa dah hari raya haji tak makan kambing. Dia kata, mana boleh? Makcik tu punya lah marah. Dia kata, tak boleh. Kami Arab, dia kata. Nahnul Arab. Dia kata, kami ni orang Arab. Arab ni kena ada sembelih. Kena ada kambing. Dia kata. Dia kata. Kalau jiran tak ada kambing ni, kami rasa macam tak ada berjiran. Dia rasa macam tu. So dia tak nak. Dia nak juga ada kambing. So tapi kambing semua dah tutup. Jadi apa cerita dia? Dia bagi seekor peha tu, satu peha besar tu. Dia bagi, lepas tu dengan beberapa bahagian lain, dia bagi. Kau masak ni. Kau masaklah cara kau. Kau makan cara kau. Aku nak kau makan kambing juga. Alhamdulillah dapat daging. Saya yang tak ada kambing. Waktu itu neighbor student. Saya pula tak ada kambing juga. Sekali ada haji tu. Dipanggil datang rumah. Datanglah dengan isteri dengan anak. Saya bawa lah beraya. Beraya sekali kat dia ada 2 lembu. 6 kambing. Satu keluarga besar. Sembelih satu-satu. Kita pun ikutlah. Kita pun ikut. Sembelih ikut ni. Saya Alhamdulillah lah. Saya dah biasa sembelih kambing. Memang hari raya haji kalau masjid dekat sini. Memang saya dipanggil lah. Cuma saya tak ada pedang atau bukan pedang. Tak ada parang pisau yang tajam macam kat Morocco. Kat Morocco tu. Syuk kali je. Kat Malaysia. Kadang-kadang tak. Bukan sebab kat Malaysia. Sebab yang saya pegang tu lah. Tapi bila nazir masjid saya dia pinjamkan pedang dia pisau dia dia punya parang dia laju pula. Cuma saya tak pandai nak asah. Ni so kita kena buat, kena belajar. Dan orang Arab memang dia buat semua sendiri. Maksud dia tak pergi kedai, tak bayar orang, tak ada, semua buat sendiri. Semua buat sendiri. Tu hadirin wal hadir azizakumullah. Saya dulu di pondok lah di Indonesia. Waktu kat pondok memang waktu dah jadi ustaz tu. Dah jadi ustaz tu waktu jadi student biar belajar bersihkan kambing, bersihkan inilah dalaman dia, usus dia. Orang Indonesia usus pun dia bersihkan, usus pun dia masak. Kita orang Malaysia usus buang je. Dia tak. Contoh dia tuan-tuan. So hadirin wal hadra hafizakumullah. Ini lalu dia sebut, jadi kena kalau boleh kena ada kambing, sunat dia kena ada kambing. Dan apabila masuk pada bulan haji yakni Zulhijjah, itu maka sunat bagi orang yang hendak menyembelih korban itu bahawa jangan ia mencukur rambutnya. Jadi yang nak sembelih itu jangan cukur rambut dia dan jangan mengerat kukunya
melainkan kemudian daripada menyembelih korban itu. Jadi lepas sembelih baru boleh. Jadi 10 hari itu, berapa hari itu jangan keratlah menyembelih. Kemudian daripada menyembelih korban itu seperti sabda Nabi SAW, man ra'a hilala dzil hijjati wa arada an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Hadis sahih Muslim, takhrij Iraqi. Artinya barang siapa yang melihat bulan Zulhijjah padahal ia berkehendak menyembelih korban, maka jangan dia mencukur daripada rambutnya dan jangan mengerat kukunya, yakni makruh yang demikian itu, melainkan kemudian daripada sudah menyembelih korban itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Okey. Lalu ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu iaitu sunat muakkadah. Sunat muakkadah solat sunat tarawih. Dan iaitu 20 rakaat. Solat tarawih ni berapa rakaat? 20. Dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Tiap-tiap rakaat bagi salam, maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan satu salam atau lainnya. Dan waktunya itu, jadi dia dan waktunya itu kemudian daripada sembahyang isyak hingga terbit fajar shadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Ini. Dan yang terafdal dikerjakan tarawih itu dengan berjamaah. Ini. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, waqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw salasan li jama'ati summa lam yakhruj wa qala akhafu an tujaba alaikum wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nasa 'alaiha wa hatha 'alal jama'ah. Yang bermaksud artinya, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih itu kerana berjamaah 2 malam atau 3 malam, kemudian maka ia tiada keluar. Maka ditanya oleh sahabat akan dia dan jawabnya adalah, aku takut bahawa diwajibkan atas kamu dan menghimpunkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan manusia atas berbuat sembahyang tarawih itu dan menyuruh ia atas mengerjakan akan dia dengan berjamaah. Sembahyang pada bulan Rejab. Adapun sembahyang pada bulan Rejab itu, maka iaitu sabda Nabi SAW, ma min ahadin yasumu awwala khamisin min Rajabin summa yusalli fima bainal isya'i wal atamati isnata asyarata rak'atan yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimatin yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi marratan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa qadri salasa marratin wa qul huwallahu ahad isnata asyarata marratan fa idza faragha min salatihi shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 70 marratan summa yaqulu Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim summa yasjudu wa yaqulu fi sujudihi 70 marratan subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh summa yarfa'u ra'sahu wa yaqulu 70 marratan rabbi ighfirli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzu wal akram a'azzul akram summa yasjudu sajdatan ukhra wa yaqulu fiha misla ma qala fi sajdatil ula summa yas'alu hajatahu fi sujudihi fa innaha tuqda. Rawahu Razin. Dan ini tapi hadis ni hadis maudhu'. Ni hadis maudhu' menurut Al-Imam Al-Iraqi. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan salat raghaib. Salat raghaib. Jadi mengamalkannya menurut ulama ahli sunnah wal jamaah termasuk Al-Imam Nawawi, iaitu dikatakan bahawa ini adalah batil. Tapi nanti saya syarahkan. Jadi terjemahan dia dulu. Tiada daripada seorang yang puasa pada hari Khamis yang pertama daripada bulan Rejab, kemudian maka ia sembahyang pada antara Maghrib dan Isyak pada malam Jumaat itu 12 rakaat, padahal menceraikan ia
pada antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam, padahal membaca daripada tiap-tiap rakaat dengan surah Al-Fatihah, inna anzalnahu ila akhirih 12 kali, dan apabila selesai ia daripada sembahyang itu, maka mengucap selawat Nabi SAW dengan katanya, iaitu Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian maka sujud ia, dan dikatanya di dalam sujudnya 70 kali, iaitu subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Kemudian maka mengangkat akan kepalanya dan mengata ia 70 kali, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzul akram. Kemudian maka ia sujud pula yang lain, padahal ia mengata di dalamnya seumpama yang dikatakan pada sujudnya yang pertama itu. Kemudian maka meminta ia akan hajatnya di dalam sujudnya, maka bahawasanya memberi Allah Ta'ala akan hajatnya itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah yang dipanggil solat raghaib. Jadi macam mana? Apa hukum dia? Ini palsu, Ustaz. Ini yang Imam Nawawi kata bid'ah, tak boleh amalkan. Okey, maka untuk kes ini dijelaskan seperti ini oleh ulama yang datang kemudian, iaitu Syekh Abdul Hamid Kudus, kita panggil Syekh Abu Hamid Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i, seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram, meninggal tahun 1325 kalau tak salah. 1335. 1335. Apa disebut dalam bab salat raghaib ni. Salat raghaib. Sekejap dia. Nah, ni 256. Apa dia kata? Ma iaitu tanbihun, suatu peringatan. Ma yusalla awwala rajabin badala salatir raghaib. Apa yang dilakukan atau disolatkan pada awal bulan Rajab sebagai ganti solat raghaib. Istahdir huna ma dzakarna min anna salatir raghaib wa hiya 12 raka'atan tusalla bainal maghrib wal isya' lailata awwali jum'atin min Rajab bid'atun mazmumatun fala taf'alha. Dia kata. Iaitu perhatikan di sini apa yang telah kami sebutkan, iaitu daripada solat raghaib, iaitu apa? 12 rakaat yang disolat antara maghrib dan isyak pada malam pertama Jumaat dari bulan Rajab, itu adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang keji. Fala taf'alha, maka kau jangan buat dia. Bal salli, tapi justru solatlah engkau badalaha, sebagai ganti solat raghaib ini, salat al-awabin. Salat awabin kan masyru', disyariatkan salat awabin. Atau salat tasbih, atau salat sunat mutlak. Furada, sendiri, min ghairi adadin muayyanin, dengan tanpa ada jumlah yang tertentu. Wa kadza yuqalu fi amsalihi kama taqaddama. Dan ini apa yang telah disebut seperti misalnya pada apa yang telah terdahulu. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi terdahulu maksud dia apa? Itu terdahulu. Jadi disebutkan oleh ulama apabila menerangkan tentang salat raghaib, yang mana ia adalah salat yang disalah fahami, salat yang ini tidak disunatkan. Jadi dia perlu kepada ganti dengan apa? Ganti dengan salat. Kita buatlah salat yang masyru', yang disyariatkan. Jadi apa dia, tuan-tuan? Tak ada istilah solat Isra' Mi'raj, tak ada. Solat Rajab, tak ada. Solat Nisfu Sya'ban, tak ada. Yang ada solat sunat di malam Rajab, di malam Lailatul Nisfi Sya'ban, di malam-malam tertentu. Tak ada solat sunat malam hari raya, tak ada. Tapi menghidupkan malam hari raya dengan solat sunat, itu yang dimaksudkan. Lalu kenapa Imam Ghazali nukil hadis ini? Mungkin Imam Ghazali dalam bab ini tersalah. Ini yang disebut oleh ulama. Sebenarnya solat sunat sebenarnya jadi
dianjurkan untuk menghidupkan malam, bukan menyebutkan solat tertentu pada malam tersebut. Ini yang banyak disalahfahami. Imam Ghazali menukil ini mungkin kesalahan kerana Imam Ghazali menyangka bahawa ia termasuk hadis yang sabit, tapi ini salah. Dia adalah palsu. Sebab itu disebutkan oleh ulama bahawa memang tidak diingkari ada di dalam hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini yang mungkin derajat dia palsu. Tapi ada Ustaz Kiai Idrus Romli, dia cakap kat saya, apa yang dia teliti sebenarnya yang betul-betul yakin palsu itu hanya 6 atau 7 sahaja. Yang lain tu kebanyakannya mungkin riwayat bil makna dan lain-lain. Ini dihadiri wal hadir abidakumullah. Bahkan takhrij kitab Ihya Ulumuddin yang ni, jadi Syekh Anas Syarfawi juga dia menerangkan bila membahas tentang salat raghaib, iaitu salat raghaib, disebut kat sini solat rajab, solat raghaib ni dia panjang, dia bagi keterangan footnote hadis solat raghaib. Ni boleh rujuk kat sini. Dia footnote dia panjang. Footnote dia panjang, dia menerangkan tentang macam mana dia bahas tentang solat raghaib. Ini boleh rujuk. Mungkin tak sempat kat sini, suatu saat yang lain kita akan bahas khusus. Dia tidak ingkar bahawa hadis-hadis dalam solat raghaib ini adalah hadis yang palsu, maudhu', seperti yang disebutkan oleh ulama. Cuma dia nak mentarghibkan untuk melakukan solat-solat. Solat-solat mutlak. Sunat mutlak yang panggil. Atau menghidupkan dengan solat sunat awabin, solat tahajud dan lain-lain. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Kita akan syarah lagi perkara itu nanti insya-Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yusalli ahadun hadhihi salata illa ghufira lahu jami'u dhunubihi walau kanat misla zabadil bahri wa adadil ramli wa waznil jibali wa warakil ajari wa yashfa'u yawmal qiyamati fi 700 min ahli baitihi mimman qadis taujaba an-nar. Hadis rawahu Razin, maudhu' juga menurut Al-Iraqi. Artinya tiada mempersembahyangkan oleh seorang akan sembahyang ini melainkan mengampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya, dan jikalau ada dosanya itu seumpama buih di laut dan sebilang pasir di padang dan setimbang bukit dan sebilang daun kayu, sekalipun akan diberi syafaat pada hari kiamat di dalam 700 daripada ahli bait, yakni daripada isi rumahnya, daripada seorang yang diwajibkan akan masuk neraka. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, hadhihi salatu mustahabbatun wa innama awradnaha fi hadzal qismi li'annaha taqarraru bitaqarruri sinin wa in kanat rutbatuha la tablughu rutbatat tarawih wa salatil idi li'anna hadhihi salata naqalahal ahadu walakinni ra'aitu ahlal qudsi bi ajma'ihim yuwadhibuna 'alaiha wa la yasmahuna bi tarkiha fa ahbabtu iradaha. Jadi dari sini kita boleh faham, ni terjemahan dia. Lepas tu saya syarahkan sikit. Artinya sembahyang ini iaitu sunat mengerjakan akan dia, dan hanya sungguhnya aku datangkan akan dia di dalam bahagian ini maksudnya, kerana bahawa adalah ia berulang-ulang dengan sebab berulang tahun. Dia hanya masuk sebab dia tengah bahas tentang sunat-sunat diulang ulang-ulang dengan berulangnya tahun. Itu maksud dia. Lalu dan jikalau ia tiada sampai martabatnya. Jadi dia tahu wa in kanat rutbatuha, walaupun dia tahu derajat hadis ini tak ada sahih pun. Tak sahih pun, bahkan palsu kan. Itu pada martabat sembahyang tarawih. Jadi dia tak sampai macam martabat sembahyang tarawih yang jelas sunat yang diamalkan oleh para sahabat sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab. Dan martabat sembahyang hari raya sekalipun yang jelas Rasulullah SAW sekalipun, kerana sembahyang pada bulan Rajab ini telah dinakalkan. Tapi kenapa dinukilkan? Sebab dia dinakalkan akan dia oleh seorang kemudian daripada seorang yang sedikit meriwayatkan
akan dia satu kemudian daripada satu. Jadi ada ahad, hadis ahad. Maksud ahad, tapi ni do'if palsu lah. Bukan do'if palsu. Cuma ni, jadi kerana dia kata hadis ni ialah tidak sampai derajat macam tu menurut Imam Ghazali. Walaupun kita tahu dia adalah palsu. Tetapi bahawasanya aku lihat, cuma yang membuatkan dia tetap nukil Imam Ghazali. Kenapa dia nukil juga? Sebab dia lihat ulama ahli Baitul Maqdis, ulama di Quds, dan dengan sekalian mereka itu mengekali, diorang tetap buat mereka itu atas berbuat sembahyang ini, dan tiada memudahkan mereka meninggalkan akan dia, maka kasih aku mendatangkan akan dia di sini. Jadi kerana ada amalan di kalangan ulama, daripada ulama-ulama di Quds, Palestin lah, di Quds, di ahli Quds. So sebab itu dia okeylah disebut jugalah. Paling tidak targhib, bukan nak apa exactly solat macam tu. Dan dia tak sebut pun usolli sunnatar ghaib, tak ada, dia tak sebut macam tu. Usolli sunnatar rajab, tak. Imam Ghazali tak ajar ni. Sebab itu guru kami mengajarkan solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak tak apa? Usolli sunnatal lillahi ta'ala. Solat tahajud contohnya. Atau solat tasbih, usolli sunnatal tasbih. Solat hajat, usolli sunnatal hajat. Dan lain-lain. Ini hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang tentang sembahyang pada bulan Syakban. Ini perlu pada perbahasan yang lebih khusus insya-Allah. Baik, aku qauli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaih. Salah silap saya. Maaf, kita jumpa pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.